Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Syikin binti Muhayyuddin daripada Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kajian iaitu kesan program tekad kerjaya keusahawanan terhadap tekad kerjaya keusahawanan pelajar kaunseling di sebuah institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia. Okey, mari kita lihat pengenalan. Okey, program pendidikan keusahawanan didapati dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan mengurangkan kadar pengangguran siswaza. Dan masa yang sama adalah lebih penting lagi kita melihat bagaimana memupuk tekad mahasiswa untuk melibatkan diri dalam pekerjaan dalam kerjaya keusahawanan tersebut. Dan pendidikan keusahawanan perlulah lebih berstruktur dan efektif bagi memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan mahasiswa. Okey. Kita lihat apakah isu yang membawa kepada kajian ini ataupun dalam bahasa dalam istilah pendidikannya adalah problem statement, bagaimana dia terbina. Okey, yang pertama ialah kita melihat kepada isu dia ialah kurangnya program pendidikan keusahawanan yang beri fokus kepada pembangunan tekad. Yang kedua, pendidikan keusahawanan di institusi pengajian tinggi tertumpu kepada pembentukan personaliti, pengaruh demografi, serta kemahiran yang diperlukan dalam keusahawanan. Dan yang ketiga, perkembangan kajian berkaitan program pendidikan keusahawanan di Malaysia masih lagi berkurangan. Dan kesannya ialah tekad kerjaya keusahawanan mahasiswa ijazah pertama berada di tahap yang rendah dan keusahawanan bukan menjadi pilihan mahasiswa dan pergantungan mereka kepada pekerjaan bermajikan mengikut bidang pengajian semata-mata adalah sangat tinggi. Maka satu pendekatan yang bersesuaian diperlukan untuk meningkatkan tekad kerjaya keusahawanan ini. Okey, kita lihat kepada objektif kajian. Apakah objektif kajian ini? Objektif kajian ini adalah untuk menilai kesan program tekad kerjaya keusahawanan mahasiswa di sebuah institusi pengajian tinggi swasta. Okay. Bagaimana pula dengan kaedah penyidikan? Okay, kajian ini adalah kajian eksperimen yang melibatkan 100 subjek kajian dalam kalangan pelajar kaunseling di sebuah industri swasta. Ujian pra telah diberikan 1 minggu sebelum rawatan diberikan dan ujian pasca pula diberikan 1 minggu selepas sesi rawatan selesai dijalankan. Dan analisis SPANOVA telah dijalankan untuk melihat kesan program tersebut iaitu terhadap tekad kerjaya keusahawanan pelajar. Okey, bagaimana pula dengan dapatan kajian? Kita lihat satu-satu ya. Okey, ini adalah ringkasan analisis SPANOVA ke atas simulasi tekad kelompok rawatan dan juga kelompok kawalan. Kalau kita tengok kat sini, kalau siapa yang dah biasa dalam pendidikan memang terang-terang nampak poin 026, poin 00 dan juga poin 232. Kalau kita membina hipotesis itu dengan hipotesis null iaitu tidak terdapat, maka hipotesis yang pertama, yang kedua ni jawapannya adalah ditolak. Okey. Yang kedua pun tolak dan yang terakhir selalu poin 23 besar, maka keputusan hipotesis dia adalah jatuh kepada gagal untuk ditolak. Okey, kita lihat secara perinci satu-satu ya. Okey, ini adalah keputusan pengujian hipotesis. Okey, hipotesis 1.1 iaitu tidak terdapat perbezaan signifikan dalam ukuran min ujian pra dan ujian pasca pembalik ubah bersandar tekad kerjaya keusahawanan TKK kelompok kawalan berbanding kelompok rawatan banding kelompok kawalan, sebab result dia tadi kurang daripada poin 05. Begitu juga dengan hipotesis 1.2 iaitu ditolak juga sebab tidak terdapat perbezaan signifikan dalam ukuran min ujian pra dan ujian pasca pembalik ubah bersandar TKK antara kelompok rawatan berbanding kelompok kawalan mengikut kelompok. Yang tadi tu mengikut masa, yang kedua ni mengikut berdasarkan kelompok. Sebab apa dia di reject? Sebab kita membina dengan hipotesis null. Dan hipotesis yang kita uji tu menampakkan ada perbezaan signifikan sebelum dan selepas. Okey. Okey, yang ketiga ialah tidak terdapat perbezaan signifikan dalam ukuran min ujian pra, ujian pasca, pemboleh ubah tekad bersandar, pemboleh ubah bersandar tekad kerjaya keusahawanan antara kelompok rawatan berbanding dengan kelompok kawalan mengikut interaksi masa dan kelompok. Maksudnya dari sudut masa dan kelompok pula dia tidak terdapat perbezaan. Tapi jawapannya di sini adalah gagal ditolak kerana dia terdapat memang menunjukkan tidak terdapat perbezaan. So dia kita tak boleh reject hipotesis, maksudnya ataupun dalam kata lain dia diterima, tidak terdapat perbezaan pun. Okey, seterusnya kita lihat. Ini dia penerangan dia. Dalam ayat yang tadi tu dalam kompok dan jadual yang mudah lagi nak difahami, ini adalah sekadar dalam ayat yang penuh.
Okey, sama juga saya rasa kalau kita baca hasil ujian sepanawar menunjukkan terdapat kesan masa ke atas boleh ubah tekad, iaitu signifikannya 0.026 P kurang pada 0.5 bermaksud boleh ubah tekad berubah secara signifikan mengikut masa. Sebelum dengan selepas ada perubahan, ada perbezaan. Maka hipotesis null yang kata tidak dapat perbezaan tadi itu ditolak. Begitu juga dengan hipotesis 1.2 juga ditolak sebab memang ada perbezaan dia. Cuma kalau melihat kepada kedua-duanya interaksi massa dan kelompok, dia menyebabkan, maksudnya interaksi massa dan kelompok, kumpulan kawalan dan rawatan tu tiba-tiba kumpulan yang tidak menerima treatment pun naik, terdapat sikit saja kenaikan, maka automatically dia statistik kan, automatically dia menunjukkan tidak terdapat perbezaan. Sebab apa? Kumpulan rawatan memang dah berbeza sebab dapat treatment, tapi kumpulan kawalan yang tidak dapat treatment sekalipun ada sikit perubahan, walaupun sikit dalam statistik dia turut dapat dikesan, maka dia kata sebenarnya memang tidak terdapat perbezaan pun sebab dua-dua kumpulan tu naik. Maka hipotesis 1.3 gagal untuk ditolak, ataupun dalam istilah bahasa Inggeris fail to reject. Daripada susulan dapatan kajian ini juga, apabila ini analisis keseluruhan kajiannya, didapati terdapat faktor yang menyebabkan mengapa ini terjadi, di mana pelajar ini terdedah kepada bimbingan kejaya. So nak tak nak, walaupun tidak menerima treatment tetapi mereka menerima bimbingan kejaya, walaupun bukan dalam konteks kerusanan, itu sedikit sebanyak membuatkan mereka terdedah. So dapatan kajian ini juga turut dipengaruhi oleh bimbingan tersebut yang mereka pernah lalui di sepanjang pengajian mereka. Okey, saya rasa setakat dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih.